Alright, oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terlebih dahulu cikgu ucapkan tahniah untuk semua yang hadir pada hari ini. Baru ada 13, tolak cikgu ada 11 orang. Oke, so tahniah untuk yang dapat ikut. Maksudnya kau ada kemudahan. Siapa-siapa yang ada kemudahan internet di rumah, ada telefon, ada gadget, ada komputer ke telefon yang boleh connect. Pastikan ikutlah setiap kali kalau ada cikgu buat kelas secara meet begini. Sebab ini adalah real time. Kita guna masa yang sebenar. Maksudnya kau belajar seperti biasa. Biasanya kau belajar di rumah masing-masing. So pastikan kau berpakaian yang sesuai. Janganlah nampak muka yang baru bangun tu. Cuci muka lah macam-macam. Kau sekolah juga. Biasanya kau di rumah. Duduk bagus-bagus di meja. Pastikan sekali lagi kamera kamu menghadap dinding di belakang supaya tidak nampak orang lalu lalang di belakang sebab kelas ni cikgu rakam dan rakaman kelasnya cikgu akan upload ke YouTube nanti ke YouTube cikgu. Seperti biasa untuk kawan-kawan kau yang tidak dapat ikut kelas pada hari ini, dorang boleh tengok semula rakaman tu atau mana-mana yang kita bincang hari ini yang kau tidak faham, kau boleh tengok balik rakaman nanti di channel cikgu tu. Kelas-kelas yang kita buat secara Meet sebenarnya cikgu memang rakam memang cikgu letakkan di sana. So, seperti biasa untuk kelas matematik hari ini kita gabung dua kelas 4 elit 2 dan 4 elit 5 dan kita akan mulakan dengan buat jadual sipir seperti biasa. Cikgu akan bagi masa 3 minit sahaja. Okey, untuk kau siapkan jadual sipir tu, siap tak siap? Kau kena pastikan kau dapat buat dalam masa 3 minit. Okey. Kalau ready, kita mulakan 3 minit daripada sekarang. Okey, siap tengok masa di skrin Ada paparan di skrin tu. Buat betul-betul, pastikan kau jujur, kira betul-betul. Okey, yang baru masuk, kawan-kawan kau tengah buat jadual sipir. So jangan tunggu lagi yang baru sampai, yang baru masuk terus buat jadual sipir Okey, siap tengok masa di skrin sana. Tulis masa kamu. Good. Amira siap sudah, good. Ani siap. Okey, yang baru masuk, kawan-kawan kau tengah buat jadual sipir, cikgu mau teruskan. Jangan tunggu yang baru sampai, yang baru masuk terus buat jadual sipir. Okey, Nurisha siap. Yang siap semak semula dulu Okey, 3 minit sudah.
Oke, Audrey siap. Oke, cukup tambah masa 2 menit lagi. Sampai 5 menit. Yang baru masuk sekali lagi, terus buat jadwal sipir. Nanti juga akan maklumkan kalau ada kuis. Insya Allah ada kuis. Kejap lagi juga akan bagi kuis. Tapi sebenarnya hari ini cukup mau fokus untuk penerangan pasal PBL. Nanti juga akan maklumkan kalau ada kuis juga. Oke, 15 saat. Oke, 5 menit. Cukup stop. Oke. Siapa yang baru masuk buat jadwal sipir dulu? Oke, yang sudah siap juga mau semak dulu. Sekejap lagi juga bagi paparan. Gunakan pen kalau ada pen. Yang baru sampai, yang baru masuk untuk meet nih, kawan-kawan kau baru siap buat jadwal sipir. Cikgu mau yang baru masuk tuh buat dulu jadwal sipir. Oke, yang sudah siap, yang sudah buat, cikgu mau kau buat semak jadwal sipir kamu gunakan pen. Kalau ada pen, gunakan pen. Oke, kau boleh semak, tengok paparan di screen pun boleh. Semak betul-betul lah, jujur. Sebab ini di rumah masing-masing, jadi kau semak sendiri. Sudah? Semua betul? Oke, good. Amira betul semua. Oke, good. Alright, good. Oke, siapa yang salah? Cikgu, Amira, coba tengok di screen. Buka kamera, cikgu mau tengok kau punya jadwal sipir. Bagi tengok di kamera. Oke, bagus. Tengok Amira punya kemas. Sangat bagus. Oke, good. Amira, thank you.
Satu orang lagi cikgu mau tengok. Ijoel tengok di kamera. Buka kamera Ijoel. Cikgu mau tengok kau punya jadual sifir. Tengok Ijoel semula. Bagi tengok cikgu Ijoel. Bagi tengok di kamera. Cikgu nampak muka kau siap Ijoel. Atas sikit, atas sikit, atas sikit. Atas sikit. Okey. Mana yang mana tu di bawah tu Ijoel yang siap. Yang di atas tu yang tak siap cikgu nampak. Yang siap yang kau buat tadi. Semula. Yang kau buat tadi Ijoel. Cikgu nak nampak yang di bawah kan? Di atas tu cikgu nampak tadi yang tak siap tu. Di bawah kan? Atas lagi sikit. Tinggi sikit. Oh itu. Okey. Alright. Ada sikit tu nak siap juga nampak tu Joel. Sifir 9 tu belum siap tu. Siapkan nanti sifir 9 tu. Okey. Okey, thank you. Saya tengok banyak satu orang lagi. Naziha, tengok di screen. Bagi cikgu tengok di kamera. Kamu punya jadual sipir. Naziha. Nur Naziha. Naziha, angkat kau punya buku. Cikgu mau tengok, bagi tengok di kamera tu. Naziha, angkat kau punya buku. Cikgu nak nampak. Cikgu nampak muka kau siap Naziha. Bagi tengok di kamera. Alright. Naziha, cikgu nampak muka kau Naziha. Cikgu dah nampak kau punya jadual. Cikgu mau tengok kau punya jadual sifir Naziha. Nur Naziha, angkat kau punya buku. Angkat saja. Angkat bagi tengok di. Macam tu. Okey. Alright. Okey, kemas bagus. Okey, thank you. Macam tu cikgu mau yang lain buat macam tu juga kemas. Supaya cikgu boleh nampak. Alright, okey. So kita akan cikgu bagian bagi kuis darab. Ini soalan-soalan asas saja. Cikgu mau kau gunakan jadual sifir tu untuk jawab soalan kuis yang sekejap lagi cikgu akan bagi. Kalau kau masih ingat Sokratif ni, Sokratif ni dia unik sikit. Okey, cikgu akan ajar kau macam mana mau masuk untuk pergi kuis tu. Sekejap lagi cikgu akan bagi link dia macam mana mau masuk. Okey, kita akan bagi kepada sekarang di sini ada berapa orang? 19 orang tolak dengan cikgu. 3. Jadi kita ada lebih kurang 16. Okey, kita akan buat 8, 8, 12, 16. Okey, kita akan buat 3 tim saja. Cikgu mau buat 4 tim. 4 kumpulan. Okey. Kita akan buat secara berkumpulan ya. Kau akan kena masuk secara auto nanti. Okey, kumpulan kau tu akan masuk secara auto. Okey. Tapi kau akan jawab secara individu . Okey, cikgu mau kau ambil di chat tu. Masuk pergi chat tu, klik tu. Klik link tu. Okey, Naziha. Okey, klik link tu. Selepas itu tengok macam mana cikgu buat juga. Klik dulu. Okey. Sudah masuk di sini. Tengok bila kau klik link tu, kau akan nampak paparan dia. Kau akan nampak paparan yang ini. Okey, kau akan nampak paparan ni. Okey, nama room dia. Ini nama bilik dia masuk untuk kuis tu. Huruf besar SAHIBE. Okey. Klik link di atas tu yang cikgu post link tu.
Type nama room dia SAHIBE, huruf besar. Selepas itu tekan join. Dapat? Oke, lepas itu tekan join. Oke, dia akan terus kau masuk. Baru kau masukkan nama kamu. Masukkan nama betul lah. Nah, nama betul kamu. Terus letak nama betul. Samsul. Contoh cikgu. Samsul. Kelas mana? 4. I2 kah atau 4 I5? Mana-mana begitu. Lepas itu tekan dan. Oke, kau tekan dan. And then kau terus dapat nampak soalan. Terus jawab. Siapa dapat masuk, kau akan tahu kau tim apa nanti. Dia akan bagi otomatis kau masuk tim mana. Terus jawab soalan tu. Gunakan jadual Saphir. Ini soalan asas saja. Ada 100 soalan, soalan mudah saja. Cukup bagi masa dalam 10 menit saja. Untuk siapkan. Dapat? Nah, kalau kau masuk, kau akan antara 4 tim ni nanti. Siapa yang dapat bagi tahu? Tidak dapat join, cikgu. Tidak dapat apa? Tekan link di atas tu. Tidak Tekan dapat dulu. join. Tekan dulu link ni. Saya dapat, cikgu. Oke, tekan dulu link ni. Masuk dulu ni. Ada yang link cikgu post di chat tu. Ada yang dapat tu. Tekan dulu link tu. Tekan link, baru masukkan nama room. Room dia. Tu link tu di atas tu cikgu post balik link tu. Ini nama room dia. SAHIBE. Huruf besar nama room tu. Nama bilik dia SAHIBE. Lepas tekan tu, tekan room dia, cikgu. SAHIBE. Ada di chat tu cikgu bagi tengok. SAHIBE. Nama bapak cikgu tu, nama room dia tu. Semua huruf besar kan? Semua huruf besar. Lepas tu join, lepas tu baru masukkan nama kamu. Nama dan kelas, lepas tu terus masuk. Terus boleh nampak soalan tu. Cikgu nampak ada kawan kau yang tengah menjawab tu? Maksudnya orang dapat masuk sudah tu. Siapa yang dapat masuk terus jawab, jangan tunggu. Cikgu bagi masa 10 minit saja. Siapa nama dia? Kri, apa kau buat Kri? Kri, coba masuk. Siapa yang tak dapat bagi tahu, Tekan link tu, sekali lagi cikgu punya arahan dengar. Tekan link. Tu link cikgu bagi di chat sana tu. Okey, tekan linknya dulu. Selepas tekan link tu, dia akan minta nama room, nama bilik dia apa. Nama biliknya tu ada cikgu tulis sana. Nama bilik dia, nama room, huruf besar SAHIBE. Itu nama room dia. Selepas dia minta nama room, baru dia akan minta kau punya nama. Lepas habis kau masukkan nama aku, nama dan nama kelas, terus enter. Terus boleh dapat jawab tu. Terus boleh tengok soalan. Cuba balik Najih. Siapa yang nak dapat, cuba balik. Cikgu nampak sudah ada ramai yang sudah boleh jawab tu, cikgu nampak. Ada 14 orang sudah cikgu nampak tu tengah jawab. Di sini ada 20 orang, tolak cikgu 3. Ada 3 orang lagi yang belum masuk. Sekarang tim blue yang tengah leading.
Ya, tempat kedua sekarang tim Lime. Gunakan jadwal sipir yang kita baru buat tadi tuh ya. Soalan-soalan mudah saja tuh. Siapa lagi yang dapat masuk? Najia dapat sudah? Oke, ada 15 orang sudah masuk juga nampak. Maksudnya ada tinggal 1, 2, 3. Ada 2 orang lagi yang belum berjaya masuk. Yang lainnya semuanya tengah masuk. Yang masuk terus jawab, ah. Cukup bagi masa 10 menit untuk siapkan. Itu soalan-soalan mudah saja. Yang mana kau boleh congak, terus congak. Yang mana kau tidak dapat congak, gunakan jadwal sipir. Nampaknya tim Blue dengan tim Lime ni bergigit ni. Magenta tempat ketiga. Peach masih lagi ya. Peach makin laju sudah. Come on. Kri cuba masuk yang dah dapat cuba masuk ah. Senang saja tu. Klik link tu, selepas tu masukkan nama room, nama bilik dia, SAHIBE, huruf besar. Lepas tu tekan join, baru dia akan minta kau punya nama. Nama, masukkan namamu dengan kelas, lepas tu enter. Terus boleh nampak soalan. Dia akan keluar soalan begini nanti. Kenapa? Siapa tu? Kri dapat masuk ke Kri? Hah? Kri dapat masuk? Dapat? Enggak. Aku enggak dapat masuk. Oke, sekali lagi Kri, tengok di bahagian chat Kri. Kau tahu bahagian chat di mana Kri? Di Google Meet ni? Tengok bahagian chat di tepi ni yang kawan-kawan kau tulis message. Yang ada gambar kotak segi 4 tu. Ada chat di sana tu Kri. Di chat tu juga ada post link sana. Cikgu? Di bahagian chat. Sini. Ada cikgu type ni. Sini. Nampak? Tiga sekejap lagi nampak Kri. Ini chat. Ini panggil chat. Ni kau nampak ni yang sekarang cikgu paparkan ni. Ni di bahagian ni ada chat ni. Sebelah gambar ni orang-orang ni di tengah-tengahnya tu ada chat. Kalau kau pakai telefon di bahagian bawah tu dia. Klik to chat. Di bahagian sini ni yang tengah-tengah cikgu type perkataan sini ni. Nampak di atas tu ada link tu. Warna biru tu. Tekan saja tu link. Mana apa? Link. Tekan link tu, baru dia akan buka kau pergi. Bila kau tekan link tu, dia akan nampak paparan begini. Dia akan minta begini. Dia bagi tahu room name, apa nama bilik dia. Masukkan nama bilik dia, SAHIBE. Sudah aku habis cakap sama si Joko. Itu yang speaker. Oke, lepas masukkan nama bilik dia, room tu, tekan saja join. Tekan join, lepas tu dia akan minta nama. Pastikan nama room di atas betul lah. Kalau nama room di atas ni salah, kau tidak boleh masuk tu. Mesti nama agent room tu betul. Baru masukkan nama. Tulislah nama. Nama penuh dengan kelas. Lepas tu tekan done. Terus dia keluar soalan. Boleh jawab sudah. Akan ada 3 jenis soalan tu. Soalan objektif. Ada yang perlu isi tempat kosong. Sehingga cikgu ada 3 soalan. Dan satu lagi betul atau salah. False ataupun true. Ini soalan asas.
Okey, kumpulan Lime mau siap sudah? Jangan type yang bukan-bukan di chat sana. Ada lagi yang dapat masuk kah? Sekali lagi yang baru masuk, kawan-kawan kau tengah jawab soalan di dalam Sokratif sekarang ah. Cara dia macam mana? Ada link cikgu post di chat sana tu. Tekan saja link tu. Sokratif login student tu tekan. Lepas tu masukkan nama room SAHIBE. Selepas tu join baru masukkan nama kamu. Nama dengan kelas, lepas tu enter. Kamu boleh terus jawab soalan tu. Kumpulan Lime siap sudah cikgu nampak? Tempat pertama kumpulan Lime. Tempat kedua blue, cikgu nampak? Masih lagi blue, tinggal sikit lagi. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Cikgu akan tamatkan pada pukul 8.10. Dapat yang tak dapat, dapat. Nanti sekali lagi kita akan buat sekali lagi untuk soalan bahagi. Lepas ni kau cuba balik. Lama cikgu pernah bagi bentuk untuk masuk Sokratif ni dulu. Lama sudah cikgu nak pakai untuk Sokratif ni. Seingat cikgu cikgu pakai last tahun lepas punya. Tahun ni cikgu rasa tiada lagi cikgu guna untuk Sokratif. Jadi mungkin ada yang tak pernah guna lagi, mungkin first time. Ini antara salah satu medium untuk quizzes yang cikgu pakai ya. Selain quizzes, Sokratif ataupun Kahoot. Itu ada antara 3 jenis quizzes yang cikgu pakai. Kalau kita buat kelas secara alam maya begini ataupun di rumah pun biasa juga akan bagi latihan dalam bentuk begini. Sebab kau akan terus dapat jawapan yang betul, kau akan terus dapat kau punya markah keseluruhan dia. Okey. Cukup 8.10 cikgu stop. Alright. So kita akan tengok dia punya result. Okey, cikgu boleh nampak kalau kau nampak di paparan skrin sekarang. Cikgu boleh nampak siapa nama orang dia yang masuk tadi. Dia punya jawapan dengan dia punya keputusan keseluruhan. Abdul Razik 59%, Audrey 72%, Constant 40%, Daryl 36%, Ijoel 16%, Ervalina dia buat 2 soalan saja. 2%, Erina masuk 2 kali. Erina 99%, Firdaus 41%, Wafik 88%, Hakim 25%, Nur Adelisha 47%, Nur Akila 68%, Nur Dania 43%, Nur Hani 91%, Nur Resha 83%, Najiha 30%. Ini tadi yang cikgu masuk. Yang lain tu tiada nama tu maksudnya kau tiada post. Maksudnya kau tiada jawab tadi. Okey.
Keputusan ni cikgu akan simpan. Ini adalah bukti yang kau masuk untuk menjawab soalan tadi. Okey. Cikgu bagi satu lagi soalan. Ini kita akan buat secara quizzes sahaja. Ini individu. Supaya cikgu boleh nampak terus kau punya jawapan. Kita akan buat operasi bahagi. Bahagi ni pun gunakan jadual sifir nanti ya. Ada 90 soalan saja bahagi ni. Sekejap. Jangan keluar daripada rumah, nanti tinggal masuk saja. Jangan keluar daripada bilik tu. Okey, boleh masuk. Masukkan nama semula. Masukkan nama dengan kelas. Okey, Daryl sudah masuk. Amira sudah masuk. Terus jawab. Erina sudah masuk. Wafik sudah masuk. Hakim sudah masuk. Jawab betul-betul. Tengok soalan tu betul-betul. Gunakan jadual sifir. Untuk soalan bahagi, kita boleh gunakan jadual sifir juga untuk dapatkan jawapannya. Okey, ini ada sikit soalannya 90. Cikgu bagi masa dalam 8 minit sahaja. Sehingga 8.20. Ini soalan mudah, ini soalan asas saja. Yang lain cuba masuk Sekali lagi yang belum. Nanti untuk keputusannya juga akan post nanti ya. Amira untuk markah yang pertama tadi. Sekejap cikgu tengok balik. Penerapan. Amira tadi 59%. Ini markah yang sesi pertama tadi. Okey, sekarang ni ada 22 tolak cikgu. Sepatutnya ada 19 orang dalam sana. Kalau ikutkan dalam meet ni sekarang ada 21 tolak cikgu, 22 tolak cikgu, 3. Jadi maksudnya ada 19 orang sepatutnya berada dalam sana. Tengah menjawab. Sekarang cikgu baru nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang baru. Ada 4 orang lagi belum masuk. Siapa yang dah dapat masuk tu? Cuba. Siapa yang dapat masuk? Masuk balik. Siapa Evela masuk balik. Jawab balik. Sebab sekarang adalah soalan bahagi pula. Masuk balik, klik balik link tu. Sekejap juga post balik link tu. Kau boleh scroll sebenarnya ke atas chat tu. Klik link tu, lepas tu masukkan nama room, SAHIBE. Baru masukkan kamu punya nama. Dan kamu terus boleh jawab. Kawan-kawan yang lain tengah menjawab soalan tu, soalan bahagi. Gunakan jadual sifir tu. Okey, 16 orang, 17 orang sudah cikgu nampak masuk. Okey, good. Okey, Akila masuk sudah. Ervanila masuk balik. Okey, good. Audrey masuk sudah. Okey. Sekarang 18 orang. Satu orang lagi belum masuk. Kri, cikgu dah nampak nama kau Kri. Cuba balik Kri, masuk. Apa cikgu? Kri belum masuk lagi kan? Dapatkah Kri? Belum. Masih tidak dapat? Tidak. Kamu nampak gak chat tu Kri? Ya. Nampak chat tu? Di bahagian chat ni Kri. Ni kau tengok paparan di screen sekarang. Ni, cari gambar yang ini, butang ni.
Gambar ni. Ni adalah chat dia panggil. Tekan di situ, tekan. Kau akan nampak apa yang cikgu post ni. Ni, ada link cikgu bagi di situ. Tekan saja link tu, Kri. Kau pakai telefon ke pakai komputer ni, Kri? Meet ni. Kri pakai apa ni? Komputer ke pakai telefon? Cikgu, cikgu, kejap, cikgu. Kau tutup kamera tu, Kri. Kau pakai komputer ke pakai telefon? Yang lain teruskan jawab. Sebab ada satu orang kawan kau tidak dapat masuk, juga nampak. Yang lainnya semua berjaya masuk, juga nampak ni. Jawab betul-betul. Sekarang yang masih paling leading, Wafiq 42% juga nampak. Yang lainnya masih lagi ada yang Amira 28%. Yang lainnya masih 11-11. Erina 26%. Najiha 18%. Cuba balik Akri. Okey, ada lebih kurang 3 minit lagi. Sekali lagi yang baru masuk, kawan-kawan kau sekarang tengah jawab soalan dalam Sokratif untuk operasi bahagi menggunakan jadwal sifir. Okey, 8.20 sudah. Alright, okey, so cikgu tamatkan untuk kuis ni. Okey, kita tengok dia punya keputusan. Dapat. Next time kau akan cuba lagi ya. InsyaAllah esok Jumaat kita akan ada kelas lagi. Kau akan cuba balik. Juga akan bagi kau cuba hari ni. Mungkin ada yang first time masuk. Okey, kita tengok keputusan dia dulu. Semua boleh tengok di screen dulu. Stop. Jangan buat apa-apa. Semua boleh tengok screen. Boleh tengok markah kamu. Juga boleh tahu kalau ada yang main hentam. Saya ada jawab. Okey, kita tengok markah dulu.
Abdul Razik 27%, Amira 53%, Audrey 26%, Constant 29%, Daryl 2 kali jawab, dah habis ni Daryl. Habis pun jawab dua-dua. Daryl 3% saya juga nampak ni. Ejoel 19%, Ervanila 17%, Erina 57%, Wafik 77%, Firdaus 21%, Hakim 33%, Nur Adelisha 29%, Nur Akilas 30%, Nur Arisha 31%, Nur Dania 12%, Nur Hani 32%, Nur Isha Dania 21%, Nur Najiha 34%. Okey. Itu dia punya keputusan. Okey. Benda tu nanti cikgu akan kongsi. Cikgu akan share. Kalau kau PM cikgu, personal message dengan cikgu nanti cikgu akan bagi kau secara individu. Dia ada keputusan individu. Kau boleh gunakan itu sebagai untuk ulang kaji. Alright. Kemudian cikgu akan post sekali dalam grup nanti. So siapa-siapa yang ada jawab untuk tadi, kau boleh tengok balik result kau di sana. Alright. Okey. So hari ini cikgu mau terangkan. Untuk kelas hari ini, selain daripada apa yang kita sudah belajar tadi, apa yang kita buat aktiviti tadi, hari ini cikgu mau kongsikan sedikit berkenaan dengan PBL, iaitu Project Based Learning. Okey. Untuk makluman kamu, sebenarnya sepanjang 2 minggu ni, kamu akan ada dikehendaki untuk menyiapkan projek. Okey, projeknya adalah, sekali lagi juga akan bagi paparannya. Projek ini kamu perlu siapkan dalam masa 2 minggu ni. Maksudnya sepanjang PDPR selama 2 minggu ni. Dan perlu dihantar selewat-lewatnya sebelum buka sekolah. Sebab dia ada pertandingan, cikgu sudah maklumkan di kelas hari itu. Untuk projek kali ini, PBL kita, dia ada pertandingan. Setiap kelas akan dipilih 5 orang murid. Dia punya projek ataupun hasil kerjanya yang terbaik akan dicalonkan sebagai wakil kelas. 5 orang. So daripada 5 orang tu dia akan bertanding dengan semua kelas tahun 4 yang lain. Dan pemenang dia daripada semua kelas yang lain tu, dia akan ada medal lah. Panitia sekolah matematik akan sediakan medal, hadiah. Selepas tu hasil kerja PBL kamu nanti akan ditampal ataupun dipamerkan di papan panitia sekolah nanti. Siapa punya PBL yang paling bagus nanti, projeknya yang paling bagus, hasil kerjanya akan ditampal di panitia sekolah punya papan kenyataan. Jadi kawan-kawan kau pun akan tengok kau punya hasil kerja nanti. So pastikan kau buat dengan yang terbaik lah. Okay, so sekali lagi juga akan terangkan serba sedikit tentang apa sebenarnya yang akan kau buat untuk tempoh 2 minggu ni. Semua boleh tengok paparan di screen, tutup mic. Okay, kalau ada persoalan type di chat sana. Okay, juga akan bagi paparan. Kamu boleh tengok paparan di screen sana. Sekejap juga kasih besar sikit. Bahan ni nanti juga akan edar di, juga akan post di grup kelas juga nanti untuk kamu baca balik. Okay. Untuk tahun 4 tahun ni, projek kita, apa yang kau perlu buat, dia berkenaan dengan tajuk pecahan, alat bantu pecahan. Okay, kau punya projek kali ini adalah menyediakan alat bantu pecahan. Okay, apa tu alat bantu pecahan? Okay, tengok dulu. Dia punya standard kandungan dan standard pembelajaran dia. Kita akan fokus kepada penambahan pecahan dan penolakan pecahan. Okay. Menambah hingga 3 pecahan wajar yang penyebutnya sama. Ataupun yang kedua menyebutnya tidak sama hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. Yang kedua penolakan pecahan. Menolak sehingga 2 pecahan wajar daripada 1 pecahan wajar. Dengan penyebutnya sama ataupun penyebutnya tidak sama. Hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. Okay, apa permasalahannya? Murid menghadapi kesukaran apabila melakukan aktiviti mendapat pecahan. Itu yang sebenarnya kita buat untuk pecahan ni. Sebab pecahan ni antara topik yang ramai murid rasa susah. Tapi sebenarnya topik pecahan ni antara topik yang sangat sebenarnya mudah. Kalau kau betul-betul faham konsep dia. Cikgu sudah ajar itu konsep pecahan kan. Semua sebelum terjadinya topik pecahan ni, asal ataupun konsep asas kepada pecahan adalah semua benda adalah satu. Itu dia punya asas dia. Sebelum dia jadi pecahan. So, apa yang kena buat? Yang pertama,
apakah nama alat bantu pecahan anda. Kamu kena decide nanti, kamu kena pilih apa nama dia, alat bantu yang kamu mau buat nanti. Yang kedua, apakah maksud nombor bercampur? Nah, ini kau kena jawab apa maksud nombor bercampur. Ini cikgu sudah ajar di kelas. Apa maksud nombor bercampur? Ada satu nombor bulat dan satu nombor pecahan. Nah, ini kau boleh Google juga ataupun boleh rujuk di dalam buku teks. Okey, soalan dia, kandungannya dengan menggunakan alat bantu anda tunjukkan satu contoh penambahan pecahan. Yang kedua, dengan menggunakan alat bantu yang kamu akan buat tu nanti, tunjukkan satu contoh penolakan pecahan. Okey. So, kau akan buat alat bantu. Kau boleh baca ni nanti, yang lain-lain ni penerangannya lebih lanjut. Apa yang kena buat, cikgu mau fokus kepada dia punya tajuk dulu. Tajuknya adalah menghasilkan alat bantu pecahan yang boleh membantu mengukuhkan pengetahuan tentang pecahan daripada bahan terpakai, terbuang ataupun alam semula jadi. Maksudnya kau punya alat bantu nanti tu bukan dibeli ya, bukan dibeli kedai. Ini benda yang kau buat sendiri, tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Tak perlu beli. Guna saja benda-benda yang ada di rumah. Yang boleh pakai, pakai. Tak perlu beli barang-barang tu. Okey. Tempoh dia bermula daripada minggu ni sehingga minggu depan untuk siapkan dia. So, ini yang lain kau boleh baca nanti apa yang perlu kau buat untuk memulakan projek. Pastikan ada bahan-bahan dulu. Lepas tu, kalau boleh guna bahan yang sudah ada, maksudnya bahan kitar semula yang tidak terpakai di rumah. Yang kedua, bila menyiapkan, kena bersihkan dulu bahan-bahan tu. Okey. Lepas tu yang paling penting yang ini, dokumentasi projek. Dokumentasi ni kau boleh gunakan sama ada gambar ataupun video. Kau rakam proses. Kau ada pengalaman sudah buat PBL sebelum ni. Tahun lepas pun saya ingat cikgu dari sejak kita banyak belajar di rumah ni, banyak subjek yang sudah buat PBL ni. Jadi kau kena rakam kalau kau ada kemudahan telefon yang ada memorinya banyak, besar, rakamlah. Rakam pendek-pendek apa yang kau buat. Hari ni buat untuk kumpul barang, apa barang yang kau buat. Lepas tu apa proses seterusnya, bersihkan barang. Lepas tu proses buat, rakam. Ataupun kalau tidak boleh rakam, gambar. Ambil gambarnya. Supaya membuktikan yang projek tu ataupun bahan tu adalah hasil kau punya buatan sendiri. Okey. Ini dia punya cadangan. Kau boleh baca nanti balik sini. Ini cadangan dia punya apa yang kau perlu buat. Okey. Dan berapa hari kau perlu siapkan. Ini cikgu nak mau terangkan. Okey, yang paling penting, ini adalah contoh-contoh dia. Ini kau boleh tengok nanti sana. Ini adalah contoh-contoh alat. Jangan tiru ini pula sebiji ya. Alat bantu pecahan ni sangat banyak. Di mana mau nampak alat bantu pecahan ni? Alat bantu pecahan ni kau boleh tengok ataupun kau boleh Google. Kau boleh tengok di internet. Dalam buku teks pun sebenarnya ada alat bantu pecahan. Kau boleh pilih. Tidak semestinya buat yang seperti yang cikgu tunjukkan contoh tu, kau boleh buat yang bentuk lain. Yang penting dia menjawab soalan. Maksudnya dia mesti boleh digunakan untuk operasi tambah ataupun operasi tolak pecahan. Faham? Boleh ya? Okey. So, ini nanti kau boleh tengok balik. Ini antara contoh yang murid-murid sudah pernah buat untuk murid tahun 4. Diorang dapat siapkan macam-macam di sini. Banyak bentuk dia sebenarnya. Okey. Ini pun antara bentuk alat bantu pecahan dia gunakan. Kalau macam ini dia gunakan kotak, dia buat macam bentuk pizza, dia buat bentuk bulatan. Okey. Ini dia gunakan kotak bekas telur ni. Dia gunakan untuk buat konsep untuk bahan pecahan. Dia guna bahan-bahan yang simple saja pun. Okey. Ini kau boleh rujuk balik. Ingat ini dua antara contoh sahaja. Tidak semestinya buat seperti apa yang ada di buku teks kan? boleh tengok dalam buku teks, termasuk tajuk pecahan. Tapi kalau tiada penerangan lanjut, sebab ini adalah projek. Projek ini maksudnya, dia ada proses untuk kau mencari maklumat. Jadi maklumat tu kau boleh rujuk di buku teks satu. Yang kedua, kau boleh Google. Faham? Pandai guna Google kan? Ataupun tengok di YouTube. Tengok di YouTube pun kau type saja alat bantu pecahan untuk tambah. Akan ada tu orang yang pernah buat, dia sudah tunjukkan. Kau boleh tengok mana yang sesuai, kau boleh ambil. Kau boleh jadikan sebagai projek kau. Faham? Tapi yang bukan kau tiru, bukan kau beli. Ini bukan benda yang kita beli. Ini benda yang kau buat sendiri. Simple saja. Tidak perlu yang complicated, buat yang simple tapi boleh digunakan. Ada praktikalnya. Bukannya benda tu
Kau buat tapi kau tidak tahu macam mana mau buat, macam mana mau pakai. Paling penting alat bantu kamu tu boleh digunakan untuk operasi tambah pecahan ataupun operasi tolak pecahan. Faham? Sebab dalam soalan tu nanti baca balik soalan tu, dia akan minta kamu bagi tengok contoh macam mana mau guna alat bantu tu. Faham? Okey, setakat ni boleh. Okey, setakat ni jelas Okey. Tak perlu salin Amira. Bahan ni nanti untuk dokumen ni, soalan ni cikgu akan post di grup kelas nanti. Kau boleh baca balik nanti. Boleh download. Kalau ada printer, boleh print lah. Kalau tidak, tak perlu pun print. Boleh Google untuk kau tengok apa bentuk-bentuk alat bantu yang ada dalam pecahan. Banyak sebenarnya alat bantu pecahan ni. Sangat banyak. Yang cikgu bagi contoh tadi tu 2 saja. Sebenarnya sangat banyak alat bantu pecahan yang kita boleh buat menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Okey. Boleh print. Kalau print tu untuk kau print bahan tu boleh Amira, tidak ada masalah. Ambil bahan daripada internet kau print untuk jadikan bahan kau. Maksudnya rujukan boleh. Ataupun benda tu memang sudah ada dia punya template, kau print potong-potong ke apa, benda tu ada, boleh print, tidak ada masalah. Okey. Tapi bukannya yang kau tiru 100%. Dia mesti daripada bahan-bahan terpakai. Tidak boleh lah macam kau buat alat bantu pecahan tu kau beli di kedai. Itu tidak diterima. Cikgu tiada markah. Sebab kau punya projek ni akan ada penilaian untuk makluman, dia akan ada penilaian nanti untuk penilaian bilik darjah. Semua murid diwajibkan untuk menyiapkan. Siapa yang tidak hantar dan tidak siapkan projek ini, kau tidak akan ada markah. Kau tidak ada penilaian bilik darjah kau. Kau akan dapat TP1 ataupun TP2 sahaja. Yang siap ni, yang buat, sekurang-kurangnya dia sudah buat dan dia siapkan, kau akan dapat TP3 dan ke atas. Dan sekali juga maklumkan, siapa yang dapat hasilkan dia punya projek ni dengan yang sangat baik dan boleh digunakan, maksudnya berkesan, kau punya akan menjadi wakil kelas dulu. Okey, sebab 5 orang akan dipilih untuk mewakili kelas masing-masing. Dalam satu kelas akan dipilih 5 orang. Dan kau akan berlawan dengan kelas-kelas yang lain sebab kelas tahun 4 semua pun akan buat projek yang sama. Dan kalau kau bertua ataupun kau memang hasil projek kau tu sangat bagus, kau akan berpeluang untuk mendapat sama ada tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Pemenang 1, 2, 3 ni akan dapat Cikgu medal. Yang pecahan ni di buku teks muka surat berapa? Masuk tajuk bahagian pecahan. Pecahan, sekejap cikgu buka buku teks sekejap Okey. Pemenang dia nanti sambil-sambil cikgu bagi tengok paparan untuk buku teks. Pemenang dia nanti akan dapat medal yang pertama dan yang kedua dia akan dapat sijil. Dan 5 orang yang wakil kelas tu nanti walaupun kau tidak menang, kau tetap akan dapat sijil. Sijil daripada sekolah sebab kau sudah menjadi wakil untuk kelas kau. Sekejap Mira, cikgu bagi tengok paparan di skrin dulu. Okey, yang lain-lain setakat ni boleh faham kah? Boleh nampak dia punya gambaran? Okey. Untuk kau lebih faham nanti kau baca semula balik post yang cikgu bagi ataupun dokumen yang akan cikgu post nanti dalam grup kelas masing-masing. Tengok balik. Kalau ada benda yang kau tidak jelas, tidak faham, kau boleh message cikgu secara personal. Muka surat 67. Mira, muka surat 67 Sekejap cikgu bagi tengok paparan di okey. Kalau kau tengok dalam buku teks, masuk tajuk pecahan ni daripada muka surat 67 sampai sampai tambah tolak pecahan sampai muka surat 89. Itu berkaitan dengan topik pecahan tambah dan tolak pecahan. Sebab soalan projek kali ini adalah operasi tambah dan tolak pecahan. Boleh? Okey. Jelas ke pasal itu? Okey. 8.35 sudah. Selepas ni kau akan ada kelas RBT lagi. RBT cikgu akan bagi tugasan nanti Kau akan ada
tugasan yang kau perlu siapkan, nanti akan post di grup kelas masing-masing. Dan esok Jumat kita akan jumpa balik untuk kelas matematik. Tolong maklumkan dengan kawan-kawan kau yang tidak dapat ikut kelas hari ini untuk tengok balik rakaman kelas apa yang kita bincang pada hari ini. Dan hari Jumat pastikan kau dapat hadir seperti biasa, sebab kelas hari Jumat saya dengan cikgu jam 10 hingga jam 11 untuk matematik. Kecuali hari ini saja yang kita akan mula 7.30. Oke, hari Jumat saya dengan cikgu jam 10 sampai jam 11. So pastikan dapat ikut kelas setiap kali kalau ada kelas meet, sebab kita akan kelasnya selama 2 minggu. Dan selepas itu kau akan bercuti sekolah 2 minggu, dan selepas cuti kau akan ada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi ada masa lebih kurang 4 minggu ni, gunakan sehabis baik untuk buat ulang kaji semua subjek. Sebab peperiksaan nanti tidak ada satu subjek pun yang tiada exam. Maksudnya semua akan ada ujian dia nanti. BMBI Matematik Sains, elektif pun ada, PSB ga, music ga, RBT ga, semua subjek akan ada. Jadi gunakan masa 2 minggu ni untuk buat ulang kaji semua benda yang kita sudah belajar sebelum ni. Boleh-boleh? Okey. So sebelum cikgu tamatkan kelas, kita buat rumusan sikit apa yang kita belajar hari ini. Boleh type di chat sana ataupun boleh buka mic. Apa yang kita buat hari ini? Boleh type di chat ataupun boleh buka mic. Okey, pecahan. Okey, Amira cakap kita belajar pecahan hari ini. Good. Yang lain, darab. Okey, betul. Okey, belajar matematik. Betul, Audrey matematik. Bagi yang spesifik sikit. Okey, bahagi, pecahan. Okey, good. Bahagi. Alright, lagi? Okey, bahagi. Okey, bahagi. Lagi? Okey, ada yang cakap darab, ada yang cakap bahagi. Okey, good. Betul lah. Okey. So, sekali lagi, cikgu ingatkan. Okey, bahagi dan pecahan, darab. Okey, betul. Okey, betul lah. Okey, so cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kelas hari ini. So, tolong ingat sebab untuk 2 minggu ni cikgu tidak akan bagi kau kerja tambahan, sebab untuk matematik kau hanya perlu siapkan kau punya projek sahaja. Faham? So, nanti cikgu akan post balik soalan tu dalam grup. So, tengok semula, baca semula, fahamkan semula. Kalau tidak faham, tengok balik rakaman kelas ni nanti. Apa yang cikgu terangkan. Selepas itu, kalau ada persoalan, boleh message cikgu secara personal. Boleh-boleh? So, cikgu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir kelas. Selepas ni akan ada kelas RBT. RBT cikgu tidak akan buat secara meet, cikgu akan bagi tugasan melalui grup nanti. Okay? So, thank you very much. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, terima kasih semua.